Benda salah. Adapun benda khilaf, ada orang tanya. Saya nak jawab sikit lah tanya ni. Pasal apa mereka mayang baca bismillah pelan? Mungkin kawan-kawan damai. Benda ni benda khilaf. Yang baca bismillah kuat pun tak salah, kita tak boleh kata salah secara putus. Yang baca bismillah pelan pun kita tak kata salah secara putus. Benda far'iyah, benda juz'iyah far'iyah. Tapi kenapa ada pendapat yang kata, pasal apa pilih pendapat yang baca bismillah pelan ni? Bismillah pelan ni maksudnya bukan tak bismillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam yang kita pergi tengok di Mekah, di Madinah kan. Dia sebab ada dua pendapat. Tapi golongan ramai di kalangan ahlul hadis, mereka lebih suka dengan pendapat kata bismillah ni dipelahankan. Sebab apa mereka pilih pendapat tu? Sebab di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik dia semayang belakang Nabi SAW. Kata Anas, anna Nabiya SAW wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafzu, dalam riwayat Muslim dia kata, falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas ni dia lama, dia solat di belakang Nabi 10 tahun, lama dah. Mak dia hantar, Ummu Sulaim hantar dia khidmat dengan Nabi 10 tahun dia semayang belakang Nabi. 15 tahun dia semayang belakang Abu Bakar dan Umar. Lama. Kata Anas, aku solat di belakang Nabi, Abu Bakar dan Umar. Semua mereka bila mula baca, mula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam riwayat Muslim, Anas kata, aku tak dengar pun seorang yang sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar. Mungkin dia baca pelan, tapi tak dengar lah kan. Tapi dia sendiri sebagai makmum, dia tak dengar. Ini menjadi alasan kepada orang yang baca pelan. Pasal apa ada orang tanya baca pelan? Bukan nak kata nak berkelahi bisa baca derah ni. Tak. Orang tanya pasal apa? Pasal mereka ni pegang pendapat yang disebut oleh Anas. Okey. Anas ni dia ada anak murid. Anak murid Anas ni ramai. Kadang-kadang anak murid ni ambil daripada tok guru. Tok guru kata yang lain, kadang-kadang dia eja sikit, kadang-kadang jadi macam lain sikit. Bukan dia maksud nak ubah, dia riwayat dengan makna. Tetapi anak murid Anas, 14 orang anak murid Anas, Ishaq bin Abdullah, Ayub As-Sakhtiyani, Sabit Al-Bunani, semua mereka, Hasan Al-Basri, semua yang belajar dengan Anas ni 14 orang. A'id bin Shuraih, ni ramai anak murid Anas ni. Muhammad bin Sirin, Muhammad bin Nuh, ramai anak murid Anas. Daud bin Abihin, mereka semua ni 14 orang, tak nak kira. Semua dengar hadis ni sama. Tak ada seorang pun yang dengar kata Anas kata bismillah, tak dengar. Melainkan seorang nama dia Humaid. Dia kata Anas kata Nabi, Abu Bakar dengan Umar buka dengan bismillah. Ulama hadis dia dalam ni, yang ni satu ilmu ulama hadis. Kita kalau riwayat, satu riwayat, pertama kalau kita orang yang dipercayai, orang percaya kita ni, tapi kita riwayat dengan satu riwayat yang menyanggahi orang ramai yang lebih orang ramai yang macam kita juga tapi lebih ramai pada kita. Depa kata lain. Misalnya ada 10 orang. Semua kata kiri, kita seorang kata kanan. Semua boleh percaya ni. Kita nak percaya mana? Nak percaya hak 9 kan nak percaya seorang? Kita percaya 9. Walaupun semua boleh percaya. Tapi kalau hak 9 tu lebih dipercayai daripada kita hak dipercayai saja,
Tentulah kita percaya dua orang, seorang sangat dipercayai, seorang dipercayai. Bila mereka berbeza pendapat, kita nak pakai mana? Yang sangat dipercayai. Yang tu dalam ilmu hadis dia panggil min ghairi syaz. Jangan syaz. Syaz tu jangan hadis Nabi ni setelah tengok rawi dia semua betul, matan dia tu juga kadang-kadang dalam sanad, matan dia tu tak boleh ada satu kenyataan yang bercanggah dengan orang yang lebih dipercayai. Faham tak tuan-tuan? Dia kena slow-slow sikit mengaji. Ni tinggi sikit daripada. Kalau kita ni dhaif, kita dhaif, kita riwayat satu benda orang yang dipercayai kata macam lain, hak tak boleh percaya ni kata macam lain, yang tu dia panggil mungkar. Bukan mungkar buat maksiat tu, tapi dalam ilmu hadis perkataan mungkar dia panggil mukhalafatul dhaif as-siqah. Apabila dhaif menyanggahi orang yang lebih dipercayai. Dhaif menyanggahi orang yang lebih dipercayai. Okey. Humaid okey, tapi Humaid telah riwayatkan satu riwayat yang bercanggah dengan 14 orang. Walaupun ada orang pakai pendapat Humaid, tapi hang seorang. Dia penuh 14 kata kau lain. Masing-masing dengar pada Anas, hang dengar seorang macam lain, 14 dengar macam lain. Nak pakai yang mana? 14 pula semua top pegang tu. Semua bagai-bagai mana? Hamad bin Abi Sulaiman, tadi semua apa nama Hasan al-Basri, Isa' bin Abdullah, Sabit al-Bunani, orang yang paling kuat riwayat daripada Anas. Semua kata macam lain. Maka dengan itu kita percaya bahawasanya riwayat Anas ini kuat pasal semayang di belakang Nabi SAW. Cuma ada riwayat-riwayat yang dikatakan Omar baca bismillah kuat, ada riwayat kata Abdullah bin Zubair baca bismillah kuat. Tapi riwayat-riwayat yang lain juga daripada tentang mereka juga yang kata mereka baca tak kuat. Yang kata dia baca tak kuat. Cumanya ada seorang lagi dalam riwayat Tirmizi. Ni nak jawab soalan ni sekali saya bawa. Sekali tuan-tuan tak apalah, jangan balik berkelahi pasal benda ni lah. Ni nak cerita ya. Seorang lagi dalam riwayat Tirmizi, dia iaitu sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ni ada nama anak dia nama Yazid bin Abdullah bin Mughaffal. Dia kata sami'a abi wa ana fi shalah aqul bismillahirrahmanirrahim faqala ay bunay muhdath. Abdullah bin Mughaffal ni sahabat Nabi. Dia kata Yazid bin Abdullah bin Mughaffal, ayah aku dengar aku semayang. Ni dalam Sunan Tirmizi. Aku baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayahku tegur, wahai anakku, ni perkara yang diada-adakan. Ni benda baru ni. Dia kata aku dah semayang belakang sahabat Nabi semua, aku tak dengar seorang pun baca macam ni. Sedangkan mereka itu tak suka benda yang baru. Kemudian dia kata waqad sallaitu ma'an nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa ma'a Abu Bakrin wa ma'a Abi Bakrin wa ma'a Umar wa ma'a Uthman falam asma' ahadan minhum yaqul fala taqul. Aku dah semayang dah di belakang bersama dengan Nabi, Abu Bakar, tak baik, Umar dan Uthman, aku tak dengar seorang pun bismillah kuat. Fala taqul, jangan kau kata. Fa idza sallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Bila kau semayang, kau katalah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ulama hadis pula kata. Tak apalah saya nak jawab. Yang ni masalah khilaf. Pasal tuan-tuan anda tanya, saya sebut sikit. Ini masalah. Sekali orang pergi Mekah, setengah orang tu teruk tu imam semayang hari ni aku tak tahu sah tak sah. Dia tak baca bismillah. Dia boleh kata tu imam jadi haram yang tak sah. Macam ada ustaz grade A, grade B seorang tu kan, yang dia buat pening elok. Kita jangan buat perak sangat lah kan. Kita kadang-kadang kita tak tahu, kita tak payah cakap.
kita semua sepakat masalah baca bismillah ni kuat tak kuat ni dia panggil al-jahar bil basmalah. Kuat tak kuat baca bismillah ni masalah khilafiyah. Far'iyah, masalah far'iyah, juz'iyah, masalah kecil. Tapi masalah ni, benda ni tiap-tiap hari semua orang alami. Betul tak? Setiap orang alami. Apa kata Ibn Qayyim? Katalah kes semayang gerhana. Ni bukan Ibn Qayyim, saya nak ulang. Semayang gerhana boleh jadi orang semayang, boleh dia gerhana mai orang nak semayang. Betul tak? Tapi baca kuat bismillah ni sehari berapa kali? Taulah hak kita sahabat ni semua semayang di belakang Nabi dan belakang khulafa. Berapa kali dia semayang sehari? 5 lah. Baca kuat berapa kali? Semayang apa? Maghrib, Isya, Subuh. Maghrib berapa kali? Isya 2 kali, Subuh pun 6 kali. Dalam puluh ribu sahabat, tak ada seorang pun yang habaq kata dia pendengar Nabi baca bismillah. Dan kata ulama hadis semua kata dia pendengar tu riwayat tu dhaif. Kata Ibn Qayyim, walaupun benda ni khilaf tapi macam mustahil lah juga seorang pun tak ada seorang habaq aku dengar. Sedangkan Bukhari dan Muslim, ulama hadis kata Bukhari dan Muslim ni benda yang dianggap sebagai a'lamul masail wa masyhuriha, benda-benda masalah yang kepala dan masalah yang masyhur Bukhari akan sebut. Bukhari dah sebut dah tentang mula dengan alhamdulillah. Sepatutnya kalau ada kaul yang kata bismillah tu ada dalil, Bukhari mesti akan umai. Pasal itu tabiat Bukhari, dia akan umai. Yang ni kaul orang yang kata macam ni, kaul orang kata macam ni. Tapi Bukhari pun tak umai, Muslim pun tak umai. Ini menunjukkan pendapat yang mensirkan basmalah di sisi ulama hadis lebih disokong dibandingkan pendapat yang menguatkan basmalah. Tapi orang tak berkelahi lah kan. Jadi bila kita pi semayang masjid ada haram kan, jangan duk pergi berkelahi lah benda ni. Saya tak puas hati tu imam pelan macam bismillah. So kita bagi pengetahuan kita banyak sikit. So jangan kita kata oh bila tak baca bismillah rosak keluar ahli sunnah kan. Tuan-tuan pergi masjid India pun tak baca. Saya nak sebut poin tu. Ada tak yang kata baca? Ada. Dia pakau daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah semayang, dia riwayatkan Abu Hurairah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi depa cerita Abu Hurairah baca, depa tak habaq Abu Hurairah baca pelan ke kuat. Kerana memang sahabat ni, tuan-tuan sahabat ni, semua benda hak Nabi baca pelan. Iftitah pun depa pergi cari jumpa. Depa riwayat Nabi baca apa? Nabi masa rukuk, depa riwayat Nabi baca apa? Kalau Nabi baca bismillah masa sembahyang, mesti depa mau riwayat. Betul tak? Tapi tak ada. Demi itu maka ulama hadis ramai yang sokong sirkan basmalah. Tak ada masalah. Benda khilaf. Imam Syafi'i kata jahar. Dia kata jahar. Imam Syafi'i kata jahar kerana bismillah tu sebahagian daripada Fatihah. Mazhab Malik baca bismillah tu makruh tu Orang lain si tak si dia bismillah makruh tu